Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan pengenalan tentang pengecilan saiz pentadbiran awam. Pentadbiran awam merupakan pekerjaan yang diberikan dan diterima oleh seseorang individu untuk melakukan perkhidmatan awam atau pentadbiran awam yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sehingga kini terdapat lebih kurang 1.6 juta penjawat awam. Dalam era globalisasi ini, peningkatan populasi manusia secara tidak langsung meningkatkan permintaan terhadap pekerjaan. Walau bagaimanapun, pada tahun 2019, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX telah bercadang untuk mengecilkan saiz pentadbiran awam di Malaysia. Pengecilan saiz pentadbiran awam adalah merujuk kepada sama ada menjadikan pentadbiran awam kepada sektor swasta ataupun mengurangkan pengambilan pekerja dalam perkhidmatan awam. Pengecilan saiz pentadbiran awam ini dilakukan bertujuan untuk mengurangkan beban terhadap ekonomi negara. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila jumlah pekerjaan dalam perkhidmatan awam meningkat, jumlah dana untuk menanggung individu yang berpencen kerajaan akan meningkat. Pengecilan saiz pentadbiran awam sememangnya memberikan impak yang besar terhadap sosial dan ekonomi negara. Lebih-lebih lagi apabila individu terpaksa akur dengan penukaran sektor swasta yang tiada pencen berbanding sektor awam. Seterusnya kita beralih kepada sorotan literatur. Yang pertama, kita melihat definisi, reformasi dan pengecilan saiz bagi pentadbiran awam serta dasar penswastaan. Reformasi pentadbiran awam di Malaysia sebenarnya telah lama bermula atau dibuat sejak zaman kolonial lagi, atau lebih dikenali sebagai sesuatu pembaharuan dan perubahan dalam pentadbiran. Ianya dilakukan sebagai satu respon terhadap perubahan pentadbiran atau politik di Malaysia. Sebagai contohnya, negara Malaysia masih mewarisi atau mengikut cara pentadbiran yang diasaskan oleh pihak penjajah dahulu iaitu British apabila negara sudah memperoleh kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Namun, setelah masa berlalu, pihak kerajaan Malaysia pada ketika itu mengambil dan membuat langkah serta tindakan dengan kadar segera untuk mengatur atau memperbaharukan semula jentera-jentera pentadbiran yang dilakukan oleh pihak kerajaan apabila menyedari atau merasa struktur ini tidak selari dengan aspirasi negara. Seterusnya, jika dilihat maksud atau definisi pengecilan saiz dari sudut pentadbiran awam, ianya lebih membawa maksud kepada satu tindakan yang cuba untuk menetapkan bilangan pekerja yang tepat berdasarkan beberapa perkara iaitu berkemahiran, berkebolehan serta tahap minimum pekerja yang diperlukan supaya perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan kepada pelanggan. Selain itu, definisi bagi dasar penswastaan adalah pemindahan perkhidmatan pelaburan atau kepentingan kerajaan sama ada yang sedia ada ataupun yang baru untuk dikendalikan oleh sektor swasta. Secara amnya, apabila kebanyakan kegiatan ekonomi dikendalikan penuh oleh pihak swasta, maka kecekapan dan kesejahteraan penduduk seperti kemahiran individu atau pekerja dalam sesuatu perkara akan terus meningkat. Untuk pengetahuan umum, dasar penswastaan di Malaysia telah dilancarkan serta dirasmikan oleh mantan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika tahun 1983 pada bulan Mac. Dasar penswastaan ini ditubuhkan adalah bermatlamatkan untuk menukarkan kepentingan serta pelaburan yang tertentu oleh pihak kerajaan kepada sektor swasta. Hal ini kerana rasional penswastaan itu sendiri membawa maksud ataupun kefahaman bahawa sektor swasta dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan dan meningkatkan ekonomi sesebuah negara kerana pengurusan daripada sektor swasta dilihat lebih cekap dan bermotivasi. Seterusnya, dasar ini juga bermatlamatkan untuk mengurangkan jumlah atau saiz kaki tangan awam yang sudah terang lagi bersuluh mempunyai kaki tangan yang terlalu ramai. Oleh disebabkan itu, dengan adanya ramai kaki tangan awam dalam pentadbiran menyebabkan peningkatan dalam kos perbelanjaan untuk mengurus pentadbiran. Hasil yang diperoleh daripada tindakan pelaksanaan dasar penswastaan ini adalah kerajaan dapat mengawal perbelanjaan negara. Berdasarkan sebuah artikel yang ditulis oleh Ali MB 2008, perkhidmatan awam di Malaysia sentiasa menukar format-format atau membuat pembaharuan pentadbiran dari semasa ke semasa.
Tujuan pembaharuan atau reformasi pentadbiran ini sentiasa dilakukan adalah untuk disesuaikan dengan kehendak dan peredaran zaman yang semakin lama semakin berkembang maju. Namun begitu, perubahan yang melanda dunia pada ketika Perdana Menteri Malaysia yang keempat yang disandang oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memberi kesan yang sangat mendalam kepada jentera pentadbiran sesebuah negara termasuk negara-negara luar yang lain. Dengan adanya kemajuan teknologi dalam pelbagai aspek seperti maklumat, komunikasi, perdagangan dan pengangkutan, ini membolehkan perhubungan di antara sesebuah negara dapat dimudahkan dan dilancarkan. Oleh itu, keadaan ini membolehkan persaingan di antara sesebuah negara terutamanya dalam bidang ekonomi akan terus meningkat dan bertambah. Terdapat 3 aspek utama dalam kegiatan pembaharuan dan perubahan yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia terhadap perkhidmatan atau sektor awam. Yang pertama adalah pembaharuan penstrukturan perkhidmatan awam, diikuti dengan perubahan dalam aspek sistem dan prosedur pentadbiran, dan seterusnya pembudayaan kaki tangan awam dengan menerapkan nilai-nilai murni. Seterusnya, kita lihat kepada faktor-faktor yang membawa kepada berlakunya pengecilan saiz pentadbiran awam. Prestasi pentadbiran dalam perkhidmatan awam yang lemah dan tidak cekap merupakan salah satu faktor atau masalah yang membawa kepada berlakunya pengecilan saiz pentadbiran awam. Hal ini kerana umum sudah mengetahui bahawa sektor awam biasanya bersifat konservatif serta lambat untuk melakukan sesuatu perkara atau tugasan serta perubahan yang disebabkan oleh budaya organisasi. Perkara ini jelas dan sangat berbeza dengan persekitaran yang dinamik dalam sektor swasta yang sentiasa peka terhadap perubahan yang berlaku terutamanya dalam kehendak pelanggan. Seterusnya, kos perbelanjaan yang sangat tinggi dalam pentadbiran awam juga merupakan salah satu faktor atau masalah yang membawa kepada pengecilan saiz pentadbiran awam. Sebagai contohnya, dalam tempoh rancangan Malaysia kedua hingga rancangan Malaysia ketiga, sektor awam atau kerajaan semakin berkembang dengan pesatnya dari semasa ke semasa. Justru itu, secara automatiknya, kos perbelanjaan untuk sektor awam juga turut meningkat daripada RM3,468,000 pada tahun 1971 menjadi kepada RM16,998,000 pada tahun 1980. Perkara ini mencatatkan kadar peningkatan sebanyak 19.3% dalam masa setahun. Di samping itu, pengurangan peranan kaki tangan awam juga merupakan salah satu daripada faktor atau masalah yang membawa kepada pengecilan saiz pentadbiran awam. Hal ini kerana kebanyakan kerja-kerja manual yang selalu dilakukan oleh sumber manusia seperti pekerja telah digantikan dengan penggunaan mesin serta automasi. Dan pemansuhan aktiviti-aktiviti yang tidak diperlukan dalam pentadbiran awam ini turut menyebabkan para pekerja kaki tangan awam semakin hilang peranan mereka. Saya Fadin Ayuni akan meneruskan dengan penerangan mengenai kesan-kesan pengecilan pentadbiran awam. Kesan pengecilan pentadbiran awam ini terbahagi kepada kesan negatif dan juga kesan positif. Antara kesan pengecilan pentadbiran awam ini ialah dapat mengurangkan skim pencen perkhidmatan awam. Hal ini dikatakan demikian kerana semakin bertambah pekerja dalam sektor awam, maka semakin berlanjutan skim pencen perkhidmatan awam yang harus diuruskan. Skim ini dipercayai telah memberi kesan dalam peningkatan beban kepada ekonomi negara pada masa kini sehingga menyebabkan negara bertambah hutang dari semasa ke semasa. Peningkatan pembuangan kerja dalam sektor awam semakin meningkat disebabkan pengecilan pentadbiran awam merupakan kesan negatif terhadap isu yang dibincangkan. Hal ini berlaku kerana sektor awam ini ingin mengurangkan risiko dan memaksimumkan keuntungan sehingga menyebabkan segelintir masyarakat kehilangan pekerjaan. Oleh itu, pelaksanaan sektor swasta oleh Tun Dr. Mahathir dilaksanakan dalam memastikan hubungan kerjasama antara kedua-dua sektor ini. Selain itu, saiz perkhidmatan yang besar akan menyebabkan peningkatan perbelanjaan dalam mengurus kerajaan. Hal ini berlaku jika pekerja di sektor kerajaan melebihi 1.7 juta, ianya tidak dapat dikawal kerana kos perbelanjaan mengurus adalah sebahagian besar daripada kos belanjawan negara setiap tahun. Kesan ini dapat menyebabkan kesan kepada ekonomi negara menjadi lebih perlahan disebabkan perbelanjaan yang melebihi had kepada projek pembangunan.
Di samping itu, pengecilan pentadbiran awam dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan merupakan kesan positif terhadap isu ini. Hal ini dikatakan demikian bahawa perkhidmatan awam akan menjadi lebih sistematik dan cekap kerana mencapai saiz paling optimum dalam sektor perkhidmatan. Apabila saiz dalam perkhidmatan mencapai saiz yang bersesuaian, maka hasrat Malaysia untuk menjadi negara yang lebih maju akan tercapai. Pada masa yang sama, tindakan ini dapat membantu pekerja di sektor awam tidak bertindih tugasan dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Akhir sekali, dasar perswastaan dapat dilaksanakan apabila saiz pentadbiran awam dikurangkan. Hal ini secara tidak langsung akan memberi impak yang positif kepada para pekerja untuk menambah ilmu dalam sektor pekerjaan. Tambahan itu, para pekerja dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam hasil kerja yang memuaskan para majikan. Sektor swasta ini bukan sahaja membantu meringankan beban sektor swasta, malah memfokuskan kepada kecekapan dan juga peningkatan produktiviti. Konsep pengecilan saiz pentadbiran ini mempunyai beberapa maksud iaitu pekerja strategi perniagaan dan keberkesan dalam melaksanakan sistem perniagaan. Hal ini kerana berdasarkan penyataan Timbalan Perdana Menteri, perkhidmatan awam ini dilihat sebagai punca kebimbangan kerana mempunyai satu saiz yang terlalu besar yang telah sekian lama menyebabkan peningkatan pembelanjaan yang menjadikan peruntukan pembelanjaan pembangunan terpaksa dikurangkan serta sekiranya kos pembelanjaan ini tidak dikawal, ia akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan. Oleh itu, dasar perswastaan telah diperkenalkan pada tahun 1983. Perswastaan ini telah membantu kerajaan dalam mengurangkan pembelanjaan kerajaan dan dapat merancangkan sektor swasta serta dapat mengurangkan bebanan kewangan. Dasar ini juga meningkatkan kecekapan penghasilan kerja, pertumbuhan ekonomi yang semakin menggalakkan dan pembahagian sumber secara cekap. Pelaksanaan pengecilan saiz perkhidmatan awam ini ialah satu proses penentuan jumlah pekerja yang tepat berdasarkan beberapa kriteria iaitu kemahiran, kebolehan dan tahap minimum yang diperlukan dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Pengecilan saiz ini menyebabkan ramai penjawab awam lepasan graduan dan penganggur berasa bimbang dengan isu ini. Pelaksanaan konsep ini berdasarkan 5 pendekatan, antaranya ialah kawalan akan dibuat terhadap jawatan baru yang diperkenalkan, bermaksud jawatan yang pernah diwujudkan bagi menampung beban tugas tambahan yang terdapat dalam organisasi. Yang kedua ialah jawatan yang tidak kritikal dimasukkan terus dibekukan kecuali jawatan-jawatan yang mengisi untuk kenaikan pangkat dan yang ada keperluan seperti jawatan perguruan, jawatan keselamatan dan jawatan yang lain yang kosong akibat kematian, persaraan dan sebagainya perlu mendapatkan kelulusan daripada agensi-agensi pusat. Yang ketiga ialah organisasi sektor awam melalui proses perstrukturan semula yang membolehkan pelaksanaan ini seiring dengan tujuan untuk memperkemaskan sistem struktur organisasi supaya keberkesanan dengan tenaga kerja manusia yang optimum dan lain-lain lagi. Inovasi teknologi maklumat merupakan faktor yang merealisasikan pelaksanaan konsep pengecilan saiz ini. Perkembangan yang berlaku dalam teknologi membolehkan juga membolehkan konsep kerajaan elektronik yang mampu mengurangkan kerana birokrasi serta mutu perkhidmatan dapat dipertingkatkan kepada masyarakat. Keadaan ini juga membolehkan keterusan prosedur pentadbiran awam dapat memudahkan kemahiran komunikasi antara agensi dengan pelanggan berdasarkan beberapa aplikasi yang telah ditemui. Dalam mengukuhkan laporan ini, terdapat satu kajian kes dilakukan ke atas pihak berkuasa tempatan di negeri Perak, Selangor dan Pulau Pinang. Seterusnya, kajian kes ini dilakukan untuk mengenal pasti elemen-elemen reformasi pengurusan awam baru. Antara elemen dalam senarai semak ialah hubungan dengan sektor awam, saiz sektor awam dikecilkan, merekayasa proses perkhidmatan awam dan sebagainya. Pengkaji mendapati 2 daripada 6 pihak berkuasa tempatan di negeri Selangor sangat proaktif dalam melaksanakan reformasi pengurusan awam baru. Selain itu, hasil kajian mendapati bahawa 2 daripada 3 pihak berkuasa tempatan di negeri Perak ini kerana PBT tersebut telah melaksanakan hampir keseluruhan elemen-elemen reformasi. Tambahan pula, kedua-dua pihak berkuasa tempatan di Pulau Pinang giat aktif dalam melaksanakan elemen dalam reformasi pengurusan awam baru.
Hal ini berkemungkinan kerana pihak berkuasa tempatan di Pulau Pinang merupakan PBT yang paling awal ditubuhkan sehingga mendapat menaikkan taraf menjadi Majlis Perbadaran Pulau Pinang pada tahun 1976. Seterusnya, model instrumen senarai semak pengecilan saiz seperti pengkontrakkan keluar dalam elemen pengecilan saiz sektor awam merupakan elemen yang popular. Ini kerana terdapat PBT yang dikaji telah mengkontrakkan perkhidmatan pungutan sampah sejak tahun 1980. Di samping itu, modal pengecilan sektor awam, bentuk pengawalan dan penciptaan jawatan baru dan penghapusan atau pelupusan jawatan tidak ketika diamalkan oleh PBT. Secara keseluruhannya, ia dapat disimpulkan dasar perswastaan sangat penting dalam membangunkan negara ke arah kemajuan nasional. Selain itu, pelaksanaan dasar perswastaan jelas menunjukkan kerajaan telah berjaya mengurangkan beban kewangan, meningkatkan kecekapan dan membawa kepada kemajuan pembangunan negara serta pembangunan daya yang cekap dan efektif. Tambahan pula, hasil daripada reformasi dalam sektor awam sebenarnya telah menjadikan penjawat awam Malaysia setanding dengan negara-negara maju yang lain dan secara tidak langsung dapat menyumbang kepada kemakmuran Malaysia. Oleh itu, kerajaan Malaysia haruslah menerapkan dasar pengambilan sumber tenaga secara berhemah dan berhati-hati agar tidak akan berlakunya skala peningkatan kos perkhidmatan awam yang terlalu maksimum dalam jangka masa yang panjang.